Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA diseru agar memberi tumpuan kepada agenda melahirkan generasi seimbang khususnya dari segi kemajuan digital dan pembangunan sosial dalam acuan dan sistem pendidikan institusi berkenaan. Pada Majlis Idul Ilmi Convocation UNIZA kali ke-15 yang berlangsung di Dewan Al-Muktafi Billah Shah UNIZA di Kuala Nerus, Terengganu, Sultanah Terengganu, Sultanah Nurul Zahira yang juga merupakan Chancellor UNIZA bertitah, anak muda pada hari ini dilihat mengalami kecanduan atau ketagihan terhadap skrin dan alam meta sehingga menyebabkan mereka tenggelam dalam dunia sendiri. Hanya mesej yang mengandungi kata-kata semangat di telefon bimbit menemani graduan ijazah kedoktoran dari Palestin Hanan Kamal Muhammad Saad naik ke pentas menerima scroll pada Majlis Idul Ilmi Convocation Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA kali ke-15. Ibu bapa serta ahli keluarga Hanan Kamal tidak dapat hadir menyaksikan majlis convocationnya disebabkan konflik yang melanda negaranya ketika ini. Walaupun sedih kerana tidak dapat meraihkan kejayaannya bersama mereka yang tercinta, namun graduan Fakulti Sains Kesihatan itu tetap bersyukur kerana keluarganya tetap hadir mengucapkan tahniah dan mendoakan keselamatannya di Malaysia melalui pesanan yang dihantar menerusi telefon. Sebanyak 4,000 kelas Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika di bawah Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS di seluruh negara dijangka mengikuti program Tabika Purata Fiz KEMAS pada tahun depan. Bercakap kepada pihak media selepas majlis penutup Hari Potensi Tabika KEMAS Peringkat Kebangsaan yang diadakan di Dataran Kemerdekaan Shah Alam Selangor, Ketua Pengarahnya Datuk Ahmad Kamal Idris Muhammad Nawawi berkata, program itu bertujuan melahirkan hufaz atau hafiz cilik selain menyemai rasa cinta kepada Al-Quran seawal umur 5 dan 6 tahun. Kementerian Pendidikan KPM terus komited mengurangkan jurang pendidikan di pedalaman Sabah dan Sarawak dengan memberi tumpuan utama kepada sekolah daif. Pada sidang akhbar Majlis Anugerah Malaysia Teacher Prize 2023 di Ibu Negara, Menteri Pendidikan Fadli Nasiri menjelaskan bahawa selaras dengan belanjawan 2024, pihak KPM akan memberi tumpuan untuk membina sekolah baru di kawasan pedalaman dengan tidak memikirkan Sabah dan Sarawak. Akhir sekali, Kementerian Pendidikan KPM merancang untuk melantik guru kontrak bagi mengisi kekosongan jawatan tersebut ketika ini. Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Fakhruddin Ghazali berkata perkara tersebut sememangnya menjadi antara perhatian KPM selain menawarkan penjawatan tetap bagi grade DG41 kepada 9,552 guru yang dilantik baru-baru ini serta menambah pihak KPM akan terus menjalin kerjasama dengan institusi pengajian tinggi awam dan swasta bagi memastikan kekurangan guru pada masa hadapan dapat ditangani. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NRECC giat melaksanakan program penghijauan Malaysia melalui kempen penanaman 100 juta pokok bermula dari tahun 2001 hingga 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai pentingnya kawasan liputan hijau dan hutan untuk kesejahteraan dan kualiti hidup selain usaha untuk menambah baik ekosistem dan biodiversiti negara. Orang ramai boleh menyertai kempen ini dengan menanam pokok dan memuat naik gambar pokok yang telah ditanam melalui aplikasi Mudah Alih Penghijauan Malaysia atau di laman web www.100jutapokok.gov.my. Tanam, rekod dan tebus ganjaran menarik. Bukan itu sahaja, individu atau syarikat swasta yang menyalurkan sumbangan dana kewangan bagi kempen ini kepada Yayasan Hijau Malaysia berpeluang mendapat potongan cukai sebanyak 10%.
Maklumat lanjut boleh hubungi 03-8861-7811 atau email ke write-to-us@yahhijau.com. Jangan lupa muat turun aplikasi Penghijau Malaysia di Apple App Store, Google Play dan Huawei Apps Gallery. Ayo hijaukan Malaysia. Kita tanam pokok dan jayakan program kempen penanaman 100 juta pokok. Marilah bersama-sama menyumbang kepada Malaysia yang lebih lestari dan hijau. Maklumat lanjut, layari media sosial rasmi 100 juta pokok. Tanda pagar pokok kita, kehidupan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital KKD. Kapsul masa. Pada tanggal 8 Oktober 2016, khusus intensif saudara kita siri ketiga peringkat wilayah Persekutuan Labuan telah berlangsung di wilayah Persekutuan Labuan. Khusus ini merupakan anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan melalui cawangan pengurusan dakwah. Penganjurannya bertujuan untuk memberi kefahaman dan bimbingan berkaitan ilmu fardu ain kepada saudara baharu yang memeluk agama Islam. Ia juga memberi peluang kepada saudara Muslim yang telah lama memeluk agama Islam namun tidak pernah diberi bimbingan yang sewajarnya untuk mengamalkan Islam secara sepenuhnya. Dalam khusus ini, penceramah banyak menyentuh berkenaan teori fardu ain terutamanya berkaitan wuduk, solat, praktikal cara mendirikan solat, bacaan dalam solat serta pengajian Iqra' dan Al-Quran. Ianya merupakan asas panduan hidup dalam melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Sesungguhnya, kursus ini mampu memberi motivasi dan semangat kepada golongan saudara Muslim yang baru memeluk agama Islam. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akhib Negara Malaysia. Itu diri kita. Itu cara kita berkomunikasi. Itu cara kita bergerak harian. Contoh katakanlah, Mr. Syafiq katakanlah, maknanya telinga ke hati. Contoh dengan dia detail, tapi dia mikir orang. Okey. Tu artinya telinga ke hati. Ada orang kadang-kadang dia mata ke hati. Dia gerak tapi fikir orang. Ada orang kadang-kadang dia akal ke telinga juga dengan. Dia fikir tapi dia agak detail. Maksudnya orang ni pertama dan kedua adalah watak kita. Okey. Yang watak yang entah sampai bila kau mau menjauh. Kau ingat kau siapa untuk kau menjauh. Tak peduli dah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahsyafi. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahsyafi. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahirrahmanirrahim.
pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Pesona Nizara, Syara @ IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas @ IKIM, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan bacaan Surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Syafiq Saleh. Kita nak teruskan membuka tirai sepenuhnya bagi Aspirasi 101. Edisi hari ini kita bersiaran hari Isnin pagi 6 November 2023 bersamaan 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Kita doakan semoga semuanya baik-baik sahaja dan tenang bahagia untuk meneruskan apa sahaja laluan kehidupan kita, kan? Bekerja ke, berniaga ke, kita kerja waktu shift malam, pagi, petang sekalipun, semuanya adalah untuk kerana Allah nak cari rezeki dan nak cari berkat hidup. Jomlah kita sama-sama tambah baik lagi hidup kita ini, okey? Baik, saya akan temankan anda selama 3 jam sampai 1 tengah hari nanti. Nak ucapkan terima kasih juga kepada tim Warna Pagi, Pian dan juga Luke yang dapat sama-sama bawakan pengisian sebentar tadi selama 4 jam. Kita teruskan. Selepas ni ada rancangan Pesona di Zarah. Macam biasa, tonton di YouTube, juga di Facebook IKIM. Baik, saya nak kongsikan juga pesan dari para asatizah berkaitan dengan ilmu agama. Sebab pesan dari para asatizah kita, katanya belajarlah ilmu agama sampai kita faham bahawa dunia tempat meninggal, akhirat tempat tinggal, hidup tempat beramal, kubur tempat disoal, syurga tempat asal dan neraka tempat menyesal. Itu pesan dari ustaz-ustazah kita. Jadi jom sama-sama ingat dan sematkan dalam hidup kita untuk tambah lagi kualiti kehidupan kita. Okey? Baik, jom kita nak berdahulu bersama dengan lagu Suara Fil Quran bersama Naufal, Ustaz Matin dan juga Ustaz Khairul Anwar. Kita berhibur dahulu, terang-terang saja kekal di Radio IKIM. Al-Fatihah, Al-Baqarah,
kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Surah Sad ayat 43. Bersama-sama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin membawakan perkongsian ilmu dan panduan kekeluargaan menerusi rancangan Pesona di Zahra. Orang perempuan macam tu cerewet tak? Tak semestinya. Kalau kita berurusan dengan orang mata, jangan kecil hati. Yang bersiaran setiap hari Isnin jam 10.15 pagi. Keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Pesona di Zahra hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bersama kita melabur saham akhirat dengan menghulurkan sumbangan dana bagi mereka yang memerlukan. Ayo berinfak ke tabung Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yatim. Sumbangan ini akan digunakan untuk misi bantuan banjir serta program dakwah kebajikan dan pendidikan anjuran yatim. Ramai telah dibantu dan ramai lagi akan dibantu. Sumbangan boleh disalurkan terus ke akaun Maybank Yatim 566010625428 atau layari laman sesama Yatim www.yatim.com.my untuk sumbangan anda. Sejuk perut ibu, mengalir air mata ayah apabila melihat anaknya dapat memberi tazkirah di dua tanah suci Mekah dan Madinah. Suara anak yang dijaga dari kecil kini terdengar di bumi barakah menyambung kalam Rasul dan para sahabat, memimpin hati-hati jemaah yang rindu Rasulullah dan ingin kembali kepada Allah. Ayuh anak-anak muda lepasan SPM, lepasan tahfiz dan lepasan madrasah, banggakan ibu dan ayah kalian dengan bekerjaya sebagai mutawif profesional. Sambung belajar dalam jurusan Diploma Kemahiran Pengurusan Mutawif Umrah dan Ziarah di 10 universiti awam terkemuka di Malaysia. Untuk mendaftar, layari www.pmdic.edu.my. Assalamualaikum kepada para pendengar Radio IKIM. Ini Kapten anda sedang bercakap. Saya ingin mengalu-alukan semua pendengar di dalam pesawat IKIM 1992R, buku vaksinasi dari perspektif sains dan Islam akan tiba tidak lama lagi. Buku ini menceritakan tentang penyakit berjangkit seperti polio, demam campak dan batuk kokol yang disebabkan oleh patogen boleh mengakibatkan berlakunya wabak penyakit. Juga sejarah-sejarah yang menunjukkan wabak penyakit tidak boleh dipandang ringan. Segera dapatkan bantuan kru dengan WhatsApp 011-5769-5400 untuk mendapatkan promosi percetakan sebanyak 35%. Sehingga itu, duduk tenang dan nikmati hari anda dengan tenang. Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Syafiq Saleh. Kita berada di Aspirasi 101. Seperti biasa, kita nak bawakan lagi kepada anda di hari ini ada rancangan Pesona di Zahra. Jom tonton sekarang juga di YouTube, juga di Facebook IKIM. Kita boleh berinteraksi dekat situ. Like, comment, share, follow. Dan kita nak bawakan juga interaksi sama-sama dekat ruangan komen tu. Cepat-cepat masuk. Di dalam ruangan komen kita ada sahabat kita yang mendengarkan waktu ni sebelah utara, selatan ke pantai timur, pantai barat maupun di Sabah, Sarawak. Kita nak sama-sama memeriahkan lagi program ilmiah kita ini. Rancangan Pesona di Zahra. Seperti biasa, kita nak bersama-sama ikuti perbincangan ilmu dengan tetamu kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang dah pun ada di talian kita. Jom kita nak bawa masuk Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Okey, baik. Saya nak minta kawan-kawan, rakan-rakan pendengar kita ni teka. Kalau siapa yang tengah tonton sekarang ni, cepat teka. Ustaz dekat mana ni? Kalau tengok dalam visual Ustaz ni, rasa macam kat luar negara ni. Ustaz kat mana Ustaz? Sekarang saya kat Basrah, kat Iraq sekarang. Oh, bukan Basrah. Bukan Basrah. Basrah. Oh, di Basrah, Iraq Ustaz sekarang ni? Okey. Waktu sekarang mungkin awal pagi lah Ustaz, Ya, betul? 5 pagi. 5 pagi lepas subuh. Masya Allah. Oh, masih gelap. Allahu Akbar. Tu dia. Nampak. Okey. Baik Ustaz. Orang kata
rancangan Pesona di Zahran memang level international lah Ustaz kan. Ustaz hari tu dekat Syria pun pernah, dekat Iran pun pernah pergi. Ya Allah, ni sekarang dekat Iraq pula Ustaz. Masya-Allah, kita doakanlah untuk Ustaz, semoga Allah beri perlindungan Ustaz kan. Baik Ustaz, jom kita nak sambung lagi bincang-bincang kita ni walau di mana sahaja berada. Syukur sebab dapat sama-sama bersiaran lagi Ustaz kan, dan diteruskan lagi ilmu kita pada hari ini. Dan kita nak sambung Ustaz berkaitan dengan tajuk motivasi mengikut watak di bahagian yang kedua. Kita belajar Ustaz bagaimana sebelum ni kita nak selam watak-watak yang tertentu dan kita boleh belajar adaptasi watak itu dalam hidup kita untuk upgrade lagi dalam hidup kita ni. Ustaz, di awal ni sambungan kedua Ustaz, silakan. Kita buka sedikit mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Alhamdulillah Allah DJ Syafiq, selesai kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala walau di mana kita berada, pesona di Zahra tetap di hati. Ya, lain cantik Ustaz. Yang penting alhamdulillah lain cantik Ustaz. Lain cantik, lebih cantik daripada di Subang lah. Allah, Ustaz macam kat Subang ni rasanya kan. Allahu Akbar. Cewa. Okey. Jadi kita bincang motivasi maknanya mengikut watak. So jadi kita dah bincang pada minggu yang lepas bagaimana motivasi mengikut watak ni sebenarnya seseorang dia akan minat dengan apa yang disampaikan oleh seseorang menurut watak dia. So pada minggu lepas kita bincang beberapa contoh macam mana satu orang tu, contoh kalau kita nak tengok Richard Branson, satu orang yang berjaya dalam perniagaan kan, bila dia kata dia bagi motivasi dekat orang-orang yang nak belajar daripada dia kata apa, if someone offer you an amazing opportunity, kalau seorang tu tawarkan kamu mana peluang yang bagus tapi kau tak tahu, you are not sure how to do it, say yes. Kau cakap ya, then you learn how to do it later. Kau belajar macam mana cara nak buat di kemudian. Ini motivasi orang mata. Maksudnya, tapi orang telinga tak kata motivasi macam tu. Orang telinga akan cakap, buat this macam mana kita nak nak buat kalau kita tak tahu itu benda tu kan. Maksudnya orang yang bermotivasi, dia akan memberi motivasi, dia akan maknanya cenderung kepada watak dia, dan juga orang yang terima juga sama juga. Kalau anda kata kita menerima motivasi daripada watak yang sama, kita akan dapat semangat. Okey, dia panggil motive to action. So maksudnya motivation ni motive to action. Kita akan dapat satu motif untuk kita bertindak. Tapi kalau anda kata kita dapat daripada watak-watak berbeza, kita akan dapat insight. Insight ni mana celik akal. Kita akan dapat ilmu. Kita akan dapat benda daripada sudut berbeza pandangan dia. Sebab itu walaupun ada benda-benda kita tak berminat mendengar satu motivasi ataupun satu maknanya perkongsian daripada watak berbeza, tapi sebenarnya bagus untuk kita dengar supaya duduk dan kita perhati, kita renungkan, kita akan dapat insight, kita panggil, kita akan dapat celik akal daripada itu. Okey. Jadi hari ini saya nak kongsikan lanjutan daripada minggu lepas. Kita nak faham kan, bagi orang MATH, bagi orang mata, apa benda yang boleh merangsang dan semangat dia, memberi motivasi dia. Okey. Kita nak tahu biar siapa-siapa yang dia di mana di luar sana, macam mana bila dia nak bagi satu semangat atau memotivasi atau perkongsian, dia tahu orang mata ni apa benda yang akan menarik ataupun tertarik pada diri dia kalau kita menyampaikan sesuatu kan. Okey. Orang mata, kita MATH dulu mata. Orang mata suka orang yang berkeyakinan. Jadi maksudnya menyampaikan sesuatu tu dengan entusiastik, terus terang, maksudnya suka poin penting. Ingatlah apa nama orang mata ni, dia adalah orang yang kita panggil present oriented. Maknanya sekarang. So maksudnya cerita-cerita tu cerita-cerita praktikal. Bukan benda-benda yang hope, bukan benda yang kalau kita buat macam ni nanti kita akan dapat tak. Dia suka macam benda praktikal, benda yang suka poin penting, tak melirik. Itu orang mata. Kemudian orang mata dia nak fokus kepada result, nak fokus kepada keputusannya apa, benda ni boleh dapat apa sekarang. Kan orang mata kan nak cepat-cepat kan. So maksudnya dia fokus kepada nak buat macam mana, sekarang nak macam mana kan. Dan result ataupun keputusan ataupun macam mana cara nak mendapatkan sesuatu tu.
dalam permasalahan rumah tangga, tak kisahlah orang tu perempuan ataupun orang lelaki, dia akan tanya saya kan, Ustaz, macam mana suami saya gini dan sebagainya, isteri saya macam mana perangai dia macam ni. Kalau orang mata, dia straightforward je, buat macam ni. Dia tak ada nak cerita sebagai meluah perasaan. Dia nak tahu apa nak buat, sekarang resultnya apa nak buat, nak bercerai ke atau nak tunggu nak sambung. Lepas tu kalau saya bercakap dengan orang mata, kalau masuk rumah tangga, saya kata tolong selesaikan dulu keputusan dia nak apa, nak bercerai ke ataupun nak berbaik. Walaupun agak lebih tua tegang, tapi dia suka benda jelas. Sebab kalau nak bercerai, ini cara dia, macam mana prosedur mahkamah dia, macam mana pergi kaunseling dia, macam mana cara suluh, macam mana cara hakam dan sebagainya. Kalau nak baik, ini cara dia. Maknanya pujuk, sabar, maknanya kena ada keputusan nak buat macam mana. Jadi orang mata dia suka macam tu. Kalau kita motivasi atau kita bagi semangat orang mata, kalau dalam rumah tangga dia cerita-cerita, kita kata sabarlah, sesungguhnya kesabaran itu akan membawa kita. Dia tak akan termotivasi dengan nasihat macam tu. Dia nak result, apa nak buat. Itu orang mata. Sebab tu kadang-kadang kalau kita maksudnya memberi nasihat ataupun orang mata, kita boleh tahu macam mana cara nak merangsang atau memotivasi ke orang mata. Orang telinga, FATH, akal tu. Orang akal Okey. Orang akal ingat tak, orang akal ni dia adalah objektif oriented. Cara dia berfikir adalah dengan cara objektif tau. Orang akal ni apa dia nak buat? Orang akal ni dia panggil linear ni ke depan. So dia kalau buat satu benda, dia tak boleh banyak-banyak, tak macam orang mata. Satu. Mana cara dia berfikir, dia macam seolah-olah macam kereta api daripada satu stesen ke satu stesen. Dia tak boleh banyak-banyak sekali, dia akan pening. Itu orang akal. Orang akal ni suka motivasi yang ada goal oriented. Ada goal oriented. Apa nak capai sebenarnya? Apa nak capai dia? Dia ada goal oriented. Orang akal dia mahukan maknanya contoh yang strong, contoh yang kuat. Orang akal dia adalah orang yang mentingkan logik. Dan orang akal ni, logik tu bukan logik umum tau, logik diri dia tau. So maksudnya sebab itu kita kena tahu, kadang-kadang ada orang akal, kadang-kadang dia dah ada logik dia sendiri, logik dia atau kita kena baca, kita kena faham. Dan sebenarnya nak memotivasikan orang akal, kita kena ubah logik dia. Kalau dia dah ada satu benda yang dia dah fikir, itulah dia. Jadi sebab itu memujuk orang akal ataupun maknanya memotivasikan orang akal bukan dengan cara kita bawa emosi dia, tak. Dia dengan kita kena ubah matlamat dan objektif dia. Saya pernah satu hari maknanya ada satu orang dia kahwin dengan dia ni orang mata. Kemudian dia kahwin dengan orang akal, suami dia orang akal. Apa komen dia, Ustaz? Saya nak tanya satu benda. Saya dulu tertarik dengan suami saya ni, Ustaz, adalah kerana dia orang yang berwawasan, nak buat itu, nak buat ini dan sebagainya. Tapi sekarang, Ustaz, dia macam lost. Dia macam duduk rumah, dia macam tak tahu nak buat apa kan. Saya suka suami saya orang yang dulu. Dia kata macam tu. Saya tengok kakak dia orang mata, saya terus kata apa? Kak, saya tahu apa dia punya punca dia, kan? Sebab akak orang mata, akak selalu bagi direction yang sekarang tau. Nak ni. Jadi suami tu, daripada orang yang ada satu, maknanya objektif satu benda, objektif dia telah berubah. Mungkin dia tak menjadi satu orang yang mungkin berjaya dalam bisnes untuk dia. Tapi sebab isteri kadang-kadang kan suka maksudnya merenyek dan sebagainya, objektif dia adalah hidup aku adalah untuk family aku je. Jadi dia sudah hilang objektif dia yang asal, dan objektif yang baru adalah untuk keluarga, dan dia tidak akan bergerak. Itulah dia objektif dia. Kalau nak ubah objektif dia. Saya kata, Kak, sebenarnya dalam perkahwinan dalam beberapa tahun ni, akak telah merubah objektif suami akak sebagai orang akal. Dia fikir-fikir balik, dia kata betul, Ustaz. Betul lah, secara tak perasan, tak sengaja. Dia suka suami dia adalah orang yang ada cita-cita besar. Tapi dia nak suami dia tu ada masa dengan dia. Saya kata, kadang-kadang kita takkan dapat dua benda. Kalau suami kita tu orang yang boleh buat benda besar, akan ada kekurangan masa bagi dia. Dia dipanggil hukum paradoks. Paradoks ni satu istilah, maknanya ketidakcukupan. Katakan contoh, kita ada satu kain paras dada. Kalau kita nak tutup kepala, kaki akan nampak. Kalau kita nak tutup kaki, kepala akan nampak. Maknanya ketidakcukupan. Maknanya macam mana kita nak imbangkan, itu seni dia, ada seni dia. InsyaAllah kita boleh bincang tu masa lagi. Tapi nak cerita dia, itulah paradoks. Jadi maknanya suami
motivasi orang akal, dan orang akal akan maknanya menekankan value yang praktikal. Mana value ni nilai-nilai. Di sebalik dia apa, kenapa perlu buat. Dan orang akal biasanya suka duduk diam dan berbanding berinteraksi dalam latihan kumpulan. Orang akal yang kalau kita bagi motivasi ataupun bagi perkongsian, orang akal yang akan duduk diam sini, tengok muka macam tu, tengok muka tak ada perasaan. Dia jarang berinteraksi. Saya dalam perkongsian saya, orang akal biasanya akan duduk berhati senyap kan. Tapi kena objektif dia bersemangat. Cuma macam tu lah, muka dengan orang akal kan dia tidak ekspresi kan ciri-ciri dia tidak ekspresi. Kalau ceramah tu dia record macam tu kalau ceramah kan. Record muka ala Just Born gitu kan. Orang akal bukan tak berperasaan. Orang akal ni orang tak paling tak ekspresi, tak menunjuk ekspresi. Muka dia stone, muka dia macam tu je. Tapi fikir jauh kan. Suka macam tu, gembira macam tu, marah macam tu je muka dia kan. Kita fikir dia orang akal. Okey, kita berhenti berehat sebentar sebelum kita sambung lagi dua. Macam mana nak bagi mana motivasi ataupun insight kepada seseorang itu. Okay. Itu dia kan Ustaz. Dia punya cetusan ataupun kata kuncinya Ustaz kan. Setiap watak-watak itu bagaimana kita nak berikan cetusan ataupun turning point kepada dia supaya dapat motivasi kan. Sebab setiap orang tu dia ada up and down dia. Ada hari kita down, ada hari kita sama je kan. Tapi macam mana untuk kita nak build up balik hidup kita, terutamanya bermula daripada kat rumah lagi tu kan. Keluarga, suami isteri, anak-anak dan semua itu akan menghasilkan yang baik. Apabila nanti kita dapat keluar pun jadi respon yang baik juga. Baik Ustaz, kita berehat seketika Ustaz. Kita akan kembali selepas ini insyaAllah. Okay, anda kalau ada soalan boleh hantarkan ke talian WhatsApp Konti. Taliannya 01129004 juga soalan anda itu boleh letakkan di bahagian ruangan komen dekat Facebook di YouTube IKIM. Kejap lagi kita akan bawakan sesi perbincangan selanjutnya. Okey, kekal di IKIM, berehat seketika. www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery.
Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Saya Syafiq. Masih lagi berada di rancangan Persona di Zahra. Kita mendengarkan perkongsian ilmu oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Jom tonton sekarang, nak ajak anda untuk berada di platform media sosial kita. Tonton terus ke telefon pintar tu, okey, di YouTube, di Facebook IKIM. Kita sedang bersiaran langsung di situ. Mendengarkan perkongsian untuk kali ini, kita bincang berkaitan dengan motivasi mengikut watak di bahagian yang kedua. Ustaz, dua lagi watak yang kita nak tahu macam mana nak build up motivasi, Ustaz. Silakan. Okey, kita dah bincang orang mata dan kita dah bincang orang akal, MATH, orang telinga sekarang. Okey, orang telinga ni kan orang yang detail. Dia adalah orang yang maknanya suka SOP, sukakan fakta, data. Jadi motivasi orang telinga ni, pertama, dia suka benda-benda berkaitan dengan research oriented, mana kajian-kajian. Dia suka numbers. Mengikut kajian Kementerian Kesihatan, seramai 1,385 orang yang maknanya suka nombor suka gitu kan. Jadi maknanya orang telinga dia akan sangat tertarik dengan benda begitu. Okay. Menurut kajian daripada Oriental Study daripada Cornell University menyatakan bahawa 15% daripada orang tidak mengenal siapa diri dia. Contoh kan. Maksudnya dia suka benda yang research oriented. Kemudian orang telinga ni dia sukakan step. Okey, apa nak buat? Saya ada masalah rumah tangga. Okey, Kak, ada masalah rumah tangga, 5 step dia. Yang pertamanya kena sabar. Yang keduanya yang keduanya pergi kaunseling. Yang ketiganya pergi suluh. Yang keempatnya hakam. Yang kelima barulah hakim mahkamah syariah. Nampak step dia apa? Orang mata pun akan nampak step apa, suka orang telinga pun macam itu, nampak step apa. Jangan semata-mata yang pertama sabar. Sabar tak bergerak. Step dia apa? Jadi dia tak suka benda macam tu. Kemudian orang telinga ni sukakan motivasi yang terperinci. Mana motivasi tu terperinci. Suka-suka maknanya fakta, cerita kisah, data. Dia beza orang akal. Orang akal ni maknanya tujuan yang spesifik. Maknanya orang telinga ni beza dia adalah dia suka maknanya berkaitan dengan motivasi yang terperinci ya. Tak boleh surface saja. Tak boleh cakap come on. Tak boleh yang macam hori-hori kan. Okey, yo poyo, come on yo. Dia tak suka macam tu. yo poyo kan. Betul. Dia suka terperinci ya. Okey. Kemudian perlukan masa untuk bertanya dan berbincang. Dia akan bertanya. Orang telinga dia akan tanya balik untuk very spesifik. Contoh katakan kita kata sabar. Okey, sabar. Okey, sabar ni sebenarnya ada 3 jenis sabar. Sabar ada 3 jenis sabar. Okey, pertama sabar kepada musibah, sabar untuk taat. Yang ketiganya sabar untuk dalam kita menjalani kehidupan harian, ujian-ujian. Dia sukalah mana sabar tu ada 3 benda. So, dia suka benda yang pecah kecil macam tu. Apa maksud maknanya berjaya ada 3 maksud. Mana dia suka motivasi begitu. Kita berbagi interpretasi balik kepada maksud satu benda tu. Okey. Dan yang terakhir adalah motivasi orang hati. Okey, orang hati kalau kita ingat dia punya main dia adalah inner oriented. Maksudnya dalaman tu sangat penting bagi dia. Sebab tu orang hati sukakan motivator ataupun penceramah yang peramah, yang mendekati kan. Maknanya sukakan sokongan. Orang hati sukakan macam betul kan. Maknanya suka cari yang lembut kan, orang hati. Orang hati sukakan kumpulan yang kecil. Maknanya dia tak suka besar-besar. Dia suka kecil, suka kumpulan kecil untuk maknanya lebih dekat kan. Itu orang hati. Orang hati sukakan imajinasi dan yang ada kaitan dengan masalah ni. Okay, kita ceritakan macam contoh kita bayangkan sebagai satu analogi kisah-kisah yang kaitkan. Maknanya contoh ada satu masalah, kita cerita dulu kan ada satu orang dia ni menghadapi masalah dia dalam hidup dia. Cumanya bila dia menghadapi begitu, dia sangat tabah dalam hidup dia sehingga kan maknanya dia suka cerita-cerita yang berkait dengan dia punya masalah ataupun dia punya kisah. Baik, Ustaz, kita cuba dapatkan talian Ustaz. Mungkin ada sedikit gangguan teknikal komunikasi kita di sana. Okey.
Kita cuba dapatkan Ustaz. Kalau ketika ini sahabat-sahabat yang sedang tonton juga di dalam platform online, di Facebook, di YouTube, pasti semua dapat menyaksikan ketika ini. Ramai juga yang berada di bahagian ruang komen, dan kita mungkin ada sedikit gangguan talian di sana. Kita cuba terus untuk dapatkan Ustaz. Ustaz ada? Dengar Ustaz? Ada. Okay, baik. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Boleh teruskan Ustaz, insyaAllah. Silakan. Okey, maaf. Orang hati dia sukakan imaginasi yang mana boleh kaitkan dengan masalah dia, dan sukakan masa yang lebih untuk bersama, maknanya untuk bersosial, untuk bersama, dia sukakan masa yang lebih. Itu betul motivasi bagi orang hati. Okey. Ini maknanya apa yang kita belajar kat sini, setiap orang dia tak sama, dan setiap orang kita kena tahu macam mana cara nak menyampaikan, kan? Jadi orang akan cenderung memberikan satu motivasi mengikut dia punya watak dia. Maksudnya dengan watak. Kalau orang mata dengan cara mata dia lah, orang hati dengan cara hati dia lah, orang telinga dengan cara orang telinga dia lah. Dan begitu juga dengan pendengar juga sama. Okey. Sebagai maksudnya topik yang terakhir, saya nak ceritakan secara ringkas macam mana cara kita panggil nak sulamkan keempat-empat ni. Sebab apabila kita memberi satu perkongsian, depan kita ni orang yang berbagai-bagai. Ada orang mata, ada orang hati, ada orang telinga, ada orang akal. Jadi kita tak tahu orang yang macam mana depan kita ni, kan? Secara umum dia. Lain kalau kita dah tahu satu target maknanya audien, atau satu target pendengar. Contoh kita tahu, ni orang hati saja, ini banyak orang mata, ini banyak orang akal, ini banyak orang hati. So maksudnya kita dah tahu cara nak pendekatan dia. Tapi secara umum macam mana? Benda ni perlukan latihan, okey. Jadi maknanya untuk kita buat. Secara umum ini secara ringkas. Nak tips lagi kita akan bincang pada waktu yang lain, Okey. Kalau kita nak menyampaikan satu perkongsian di depan kita yang berbagai-bagai. Yang pertama, bagus untuk kita mulakan cerita kita dengan nombor. Contoh dia, tuan-tuan, pada hari ini saya nak cerita 5 perkara, tuan-tuan sekalian. Kenapa kita mulakan dengan nombor? Pertama sekali, kita akan trigger orang mata bahawa benda ni tak lama dan tak ada point, dan taklah menerawang. Kita tahu 1, 2, 3, 4, 5. Hanya mana by nombor. Dan juga by nombor ni kita akan trigger juga sebenarnya adalah orang akal. Sebab orang akal tu nampak, okey, kenapa aku perlu duduk kat sini, kan? Untuk tahu 5 benda ni. So maknanya kita by nombor, dan kita mulakan dengan pertanyaan, paling kurang 3 pertanyaan. Tahu tak kita kenapa kita duduk berada di sini? Untuk kita tahu balik kekeluargaan yang kadang-kadang kita tak perasan. Benda-benda kecil tu akan menyebabkan rumah tangga kita ni sakit, contohnya. Tahu tak kita? Maknanya soalan dan juga nombor. Itu untuk tarik orang akal, kenapa dia nak duduk dengar, dan kedua ni untuk tarik orang mata. Nombor ni maknanya taklah maksudnya lama benda ni. Okey. Kemudian kita tarik dulu orang hati. Orang hati ni macam mana? Orang hati ni kita suka anekdot. Anekdot ni mana cerita-cerita pendek. Cerita-cerita pendek yang kita kaitkan dengan apa yang kita cuba sampaikan. Contoh kita ceritakan satu maknanya kisah pendek yang kita ambil untuk kita ceritakan. Kemudian akhirnya kita bawa kepada apa yang kita nak bincang tu. Kemudian barulah pada orang telinga. Kenapa orang telinga yang terakhir? Sebab orang telinga ni yang suka mendengar. Orang telinga yang ada fakta, data, kan? Kalau dia kata perbahasan tu dalil-dalil, kan? Kalau yang orang lain ni kadang-kadang maknanya mungkin dalil tu penting juga, tapi orang telinga suka kita tahu apa benda, kan? Jadi maksudnya itu macam mana kita cari nak menyulamkan keempat-empat watak ni dalam penyampaian kita ni, kan? So ini maknanya tapi benda ni perlu latihan, dan bukan senang benda ni, itu cara dia perlu isi dia. Soalan-soalan sangat penting. Soalan-soalan tu untuk trigger orang akal. By nombor untuk kita tahu bahawa dia tak lama ni, orang mata. Kemudian anekdot ataupun kisah-kisah, cerita-cerita untuk orang hati, dan juga maknanya fakta-fakta, data untuk orang telinga. Jadi apabila kita dapat blendkan benda ni, paling kurang lebih 50% kita dapat perhatian daripada orang di hadapan kita. Paling kurang lebih 50% kita akan dapat tarik perhatian. Kalau tidak memula, takut kita cerita first orang mata dah block, orang mata apa benda lah merepek ni, kan? Ataupun orang akal dia tak jumpa objektif dia, apa benda lah cerita ni, kan? Atau orang hati kan, apa kasar sangat ni, kan?
Atau orang telinga akan cakap ceramah ni kosong lah, gelak sana gelak sini, tak ada benda lah kan, boring lah. Bagi dia boring. Orang lain dah gelak-gelak pakai beria ni kan. Bagi dia boring lah ceramah ni kan. Sebab tak ada benda dia nak syatid, tak ada benda maklumat baru yang dia dapat. Betul. Jadi tak Sykilan, macam mana cara kita nak faham diri kita dan bagaimana cara gaya kita menyampaikan berdasarkan siapa diri kita. Dan yang keduanya iaitu bagaimana pendengar di hadapan kita juga dia berbeza sebenarnya. Betul. So bila kita beza, kita faham benda tu, dan cara penyampaian kita juga mana perlu macam kita sulamkan dan cari rentak kita kepada audien di hadapan kita tu. Wallahualam. Baik, itu dia kan, kita faham macam mana satu persatu kan dari sudut orang hati, orang akal, orang mata, orang telinga, semua itu ada kelebihannya yang tersendiri. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Selepas ni kita akan jawab beberapa soalan-soalan yang kita dapat. Okey, antara yang kita terima daripada sahabat pendengar kita yang bertanya tentang isu MATH ni, okey, ada sahabat kita Khalilah, dia bertanya, Ustaz, bagi orang yang istimewa seperti autism atau ada ciri-ciri autism dan sebagainya, watak math ini adakah boleh diaplikasikan? Ni daripada sahabat kita bertanya. Nanti kita jawab lepas ini insya-Allah. Okey, kita nak berehat dulu, tenang-tenang saja. Anda kalau ada soalan, letakkan terus di bahagian ruangan komen dekat Facebook, di YouTube. Kita boleh appear, keluarkan nanti untuk di siaran live kita. Boleh kita bincang sama-sama, jadikan sebagai study case kita untuk belajar dan fahamkan lagi tentang tajuk ini. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ini, kekal di Radio IKIM. Pernah sekali para sahabat yang tidak bekerja bertanya kepada Rasulullah, mengkhabarkan tentang mereka selalu dikalahkan oleh orang-orang yang bekerja, yang berniaga. Lalu Nabi ajarkan kepada mereka zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, tahmid, takbir, dan disudahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu mereka datang lagi kepada Nabi mengkhabarkan orang yang kaya itu juga berzikir yang sama, orang yang bekerja itu berzikir yang sama. Lalu Nabi SAW mengatakan itulah dia kelebihan yang Allah bagikan kepada orang kaya yang bekerja, orang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kerana itu hadirin, bagaimana untuk kita berzakat? Zakat itu dituntut. Kalau tidak punya harta, ternyata orang yang bekerja dan punya lebihan harta itu untuk dizakatkan, mereka mendapat kemuliaan. Mereka itu akan mengatasi orang-orang yang tidak bekerja kerana mereka tidak boleh memiliki harta untuk dizakatkan. Maka sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan kurniakan dan berikan kepadanya faham tentang agama. Di mukaddimah kitab ini, Al-Imam Al-Ghazali berpesan perkara pertama yang perlu diingatkan kepada orang yang ingin menuntut ilmu adalah membenarkan niat dan tujuannya menuntut ilmu. Sampai Al-Imam Al-Ghazali tidak berpesan dengan kelebihan ilmu dulu, tapi memberi ingatan kalaulah kita berniat dengan ilmu untuk mendapat keduniaan, untuk mendapat harta, untuk mendapat pandangan dari manusia, kita adalah orang-orang yang rugi. Sebenarnya ini juga yang perlu kita ingatkan kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita. Kita kena ubah trend kita. Baikilah ibadah kita dengan mempelajari ilmu dan dapatkanlah ilmu daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Semoga kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan diuruskan secara tertib dan secara sempurna oleh Sang Yang Maha Pencipta. Hayati pengajian kitab Matan Al-Zubat serta kupasan ilmu fiqah meliputi soal jawab berkaitan ibadah bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam rancangan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis jam 10.15 pagi. Semuanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur kita masih lagi berada di rancangan Pesona di Zahra. Saya Syafiq Saleh temankan anda dan mendengarkan perkongsian ilmu oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Kita nak teruskan bincang berkaitan dengan motivasi mengikut watak di bahagian yang kedua. Baik Ustaz, kita nak terus jawab soalan-soalan pendengar kita. Sebelum berehat tadi ada satu soalan dari sahabat kita yang bernama Khalilah. Okey, saya ingin bertanya Ustaz, bagi orang yang istimewa seperti autism atau ciri-ciri autism dan sebagainya, adakah watak math ini boleh diaplikasikan Ustaz? Okey, sebenarnya kita sama juga walaupun orang autism, kita boleh nampak benda ni. Sebab tu kalau kita daripada awal tahun baru ni kita perhatikan dan kita belajar betul-betul, kita akan tetap boleh nampak terutamanya bagi high functioning autism. Maknanya orang yang autism tapi dia ada dia bukan severe, lagi kita boleh nampak maknanya fokus dia kepada benda-benda detail. Contohnya maknanya orang telinga ni, maknanya orang yang maksudnya cakap sikit sentap kan, maknanya orang hati. Tapi high functioning bagi orang hati bagus pada artistik, maknanya melukis sangat bagus benda-benda berkaitan maths apa semua high functioning dia pada matematik contohnya. Benda-benda berkaitan dengan tangible, benda-benda yang dipanggil practical, tangible, benda-benda berkaitan dengan apa panggil hands on, itu orang mata sangat bagus kan. Bagi orang-orang akal ni bagus untuk yang mana investigatifnya benda perkara ataupun investigatif pun bagus, ataupun data-data pun bagus juga bagi orang akal. Orang telinga pun sama juga kan, ada sudah itu kesamaan dia. Ini kalau terutama high functioning, betul bila kita faham, kita boleh aturkan sesuai dengan cara dia. Contoh macam menghafal Quran pun tak sama. Kita nak supaya mungkin anak kita autism yang high functioning ni menghafal Quran pun tak sama. Kalau ada orang mata, dia kena perlukan aktiviti. Walaupun dia menghafal, lepas tu dia tak boleh duduk lama, kena aktiviti. Kalau orang, maksudnya orang hati tak boleh nak kasar-kasar dengan dia kan. Macam kalau orang akal, kalau dia dah sudah faham, kita kena cerita dekat dia. Kenapa cerita ni Quran ni pasal apa kan. Orang telinga bagus kalau belikan MP3 ke apa untuk dia dengar balik ayat-ayat mana penghafal dan sebagainya. Jadi maknanya ini antara yang kita boleh tengok sebenarnya sama je manusia, walaupun autism tak punya high functioning, terutamanya kita boleh nampak sesuatu watak-watak ni. Okey, baik Ustaz. Satu soalan yang sangat selalu gemar ditanya oleh sahabat pendengar kita. Okey, adakah perwatakan orang ini Ustaz boleh berubah-ubah? Contohnya sebelum ni mereka orang hati, lepas tu berubah situasi dia jadi pula orang akal, ikut masa, ikut umur tertentu. Ini selalu ditanya oleh sahabat pendengar kita. Atau adakah watak ini kekal sampai bila-bila Ustaz? Bagaimana? Dari Nur Aisyah Mokhtar bertanya. Okey, tahun lepas kita belajar pasal emosi Ada warna color biru, merah, hijau dan juga warna kuning kan. Tahun ni kita belajar watak. Sebenarnya dia ada correlation maksudnya bagi orang mata ni inborn dia ada emosi dia kan. Inborn ada emosi dia. Contoh kalau kita ingat kan, orang mata ni dia ada warna emosi dia biasanya merah dan juga biru. Merah ni maknanya straightforward, buruk longkang. Biru ni santai merah dan biru. Bagi orang hati dia adalah kuning dan hijau. Kuning ni maknanya detail. Bagi orang akal kuning dan biru, detail dan juga hijau. Kuning dan hijau, kuning dan hijau bagi orang akal. Detail tapi dia ada sayang tapi sayang dia, bentuk dia beza dengan orang hati. Beza dia, sayang dia adalah makro bukan mikro kan. Jadi bagi orang hati biru dan juga hijau. Biru ni maknanya santai ataupun dan hijau. Okey. Yang berubah adalah emosi. Sebab tu kadang-kadang watak tu tak sama, tapi emosi berubah. Kan? Emosi dia berubah. Jadi kadang-kadang kita tengok apa yang kita sebut sebagai orang mata tapi beremosi seperti mana orang hati. Kita tengok macam orang hati tapi sebenarnya tidak. Dia tetap orang mata, tetap nak cepat-cepat dia, tak boleh lambat-lambat dia kan. Jadi emosi boleh berubah tapi watak tak. Itulah daripada maknanya lahir sampai Abang Jamil dia tak berubah. Okey, watak tak berubah, emosi berubah. Okey. Ya. Cuma kadang-kadang kita explore. Contoh macam bila kita bekerja dalam lingkungan orang telinga, kita berusaha untuk belajar jadi orang telinga
sekalipun kita bukan orang telinga. Dia terbentuk secara selectively, kita panggil. Sebab itu kalau kita nak kita supaya fleksibel, kita bentuk secara selectively. Katakanlah kita belajar ciri-ciri orang telinga apa, paling kurang kita ambil 20 ciri-ciri itu, kita dah nampak macam orang telinga. Contoh, aku ni orang mata, contoh memang tak kisah selamba baju, tak kisah kan, maknanya petang dah macam terabai macam gini pun tak kisah kan. Okey, macam mana dari sudut baju aku jadi orang telinga, nak kemas, jadi sudut menyusun file aku jadi orang telinga. Okay, meja pejabat, orang mata meja pejabat, sepas ni kan. Orang telinga meja, ya Allah, kerja banyak macam mana pun susun. Orang telinga kemas dia kan. Orang mata pagi-pagi lagi dah mana cari pensel tak jumpa, kertas itu kertas ini kan. Cuma tengok tak percaya kan meja orang mata. Tapi okay, dalam bab meja tu jadi orang telinga, kita akan nampak macam orang telinga. Tapi kita tidak orang mata sebenarnya. Kan? So jadi macam kita mungkin orang akal, muka stone je kan. Tapi aku dalam 20 bab aku nak jadi orang hati katanya. Kan? Kita orang hati, tapi dalam beberapa bab kita nak jadi orang telinga. Contohnya kan. So jadi maknanya kita panggil kita develop secara selectively, secara terpilih dan frequently, kadang-kadang apa jadi. Jadi saya banyak jumpa, biasanya kalau saya jumpa, saya banyak buat khusus kan, forensik insan ni, orang-orang yang hebat-hebat, takrifan hebat tu maknanya ketua-ketua jabatan, CEO, biasanya dia explore dan dia nampak macam semua dia ada, tapi tak sebenarnya. Dia ada satu benda yang dia dominan, tetap diri dia, tapi dia explore. Jadi biasanya kalau orang hebat, dia akan explore dan dia akan jadi lebih fleksibel. Jadi maknanya sebab tu apabila kita belajar di sini, kita tahu dan kita start explore lah. Maksudnya kita explore, maksudnya kita terokai watak-watak yang bukan watak kita, walaupun susah. Untuk kita jadi lebih fleksibel, lebih maksudnya disenangi oleh orang, dan kita akan boleh mudah memahami orang lain. Allahuakbar. Masya-Allah, itu dia kan. Kita faham orang lain dan lebih kita nak senang sesuaikan keadaannya di situ. Okey Ustaz, satu soalan terakhir yang kita cuba jawabkan sebab masa ni pun agak terhad kepada kita. Ada sahabat kita bertanya, Ustaz, macam mana nak kenal pasti jenis anak kita ni mengikut map tu? Yang paling cepat lah tengok dia cara makan waktu masa dia baby lah, macam pula kan, ni tak nak contoh lah kan. Ustaz, macam mana Ustaz nak kenal pasti? Silakan. Okey, anak ni kalau baby tak nampak lagi lah. Kalau kita dah start nampak bila dia start berinteraksi jadi maknanya kita tengok yang paling bukan dia. Paling bukan dia. Kita nak cari orang ni, kita kena tengok yang paling bukan dia. Contoh, kita tengok anak kita ni, dia ni bukan orang telinga ni, maknanya confirm bukan orang telinga. Kita ketepikan satu-satu. At least kita dapat dua yang pertama, maknanya dua yang paling bukan. Nanti kita akan dapat dua yang maknanya yang nombor satu dan nombor dua lah. Nombor satu dan nombor dua ni kita tengok, kita perhatikan. Kemudian nanti akhirnya kita akan dapat mana yang dominan pada dia. Ini yang Quran sebut sebenarnya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kami jadikan kamu